Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan fenomena yang pertama dalam bab cahaya, iaitu pembiasan cahaya. Okey, jadi macam mana fenomena pembiasan cahaya ini berlaku? Kita tengok pada gambar rajah yang cikgu dah berikan di sini. Okey, kita tengok pada gambar rajah, dua gambar rajah ini. Yang pertama, kalau kita lihat pada gambar rajah ini, kita akan nampak cahaya ini, okey, cahaya yang lurus ini, dia masuk kepada satu kaca. Okey, ini adalah kaca. Kaca. Okey, jadi bila dia masuk kepada kaca, kita dapati bahawa bila dia masuk kepada kaca, dia sengit. Okey, dia bergerak pada arah yang berlainan, bukan straight. Dia tak pergi straight, dia sengit sedikit. Jadi selepas dia masuk ini, kemudian dekat hujung ini, okey, sempadan antara kaca dan juga udara, okey, dekat luar ni adalah udara. Apa yang berlaku adalah dia tak pergi straight, tapi dia terus pergi sengit. Okey, dia pergi sengit semula. Jadi kenapa benda ini berlaku? Kenapa fenomena ini berlaku? Ini berkaitan dengan tajuk kita lah, iaitu pembiasan cahaya. Dan sama juga untuk fenomena yang kedua yang mungkin kita lebih biasa tengok, iaitu berkaitan dengan air dan juga straw dalam gelas. Okey, yang mana kalau kita perhatikan, straw ini kita masukkan dekat sini, tapi bila kita tengok daripada sudut pandang dalam air, kita tengok dia seolah-olah dia tersengit sedikit, dia seolah terputus dekat bahagian ini. Jadi kenapa ini berlaku? Okey, ini fenomena ini dia berkaitan dengan fenomena pembiasan cahaya. Jadi persoalannya adalah, apa itu pembiasan cahaya? Benda apa pembiasan cahaya ni? Jadi pembiasan cahaya ini dia adalah satu fenomena yang berlaku disebabkan oleh perubahan halaju cahaya. Apa itu halaju cahaya? Kita ingat halaju cahaya adalah, dia punya nilai dia adalah C bersamaan dengan 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Yang ini kita dah tengok dalam gelombang elektromagnet. Jadi ini adalah halaju cahaya. Jadi dia berubah. Halaju ini berubah apabila dia merambat pada medium yang berlainan. Okey, maksudnya dia merambat daripada satu medium kepada medium yang lain yang berlainan ketumpatan optik dia. Okey, yang ini kita akan tengok dia berkait rapat dengan indeks biasan. Nanti kita akan tengok dalam video yang seterusnya. Jadi fenomena pembiasan cahaya ini dia berlaku kalau kita tengok, kita bandingkan dengan gambar rajah ini, gambar situasi ini. Kalau kita tengok, ini dia merambat daripada medium udara. Okey, medium udara. Lepas tu dia masuk ke dalam kaca. Jadi maksudnya sekarang ini udara dan kaca adalah medium yang berlainan ketumpatan optik. Jadi sebab itu dia terbengkok ke arah kaca, okey, ke dalam sedikit, ataupun dia sebenarnya adalah membengkok ke arah normal. Okey, jadi ini adalah contoh pembiasan cahaya yang mana kita akan tengok bahawa dekat udara dia punya halaju dia lebih tinggi. Dekat sini halaju dia lebih tinggi, laju cahaya itu lebih tinggi. Dekat dalam ini dia lebih perlahan. Okey, dia lebih perlahan. Dan untuk kita tengok pembiasan cahaya ini, kita tengok pada video yang seterusnya lah, okey, supaya video ini tidak panjang. Jadi ada apa-apa soalan boleh tuliskan di bawah ruangan komen.